Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat pagi dan selamat datang ke siri webinar Wacana Warisan WWS. Untuk makluman anda, webinar ini akan berlangsung tepat pada pukul 11 pagi nanti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengikuti webinar WWS pada pagi ini. Saya Fadli Idris dan saya mewakili Yayasan Warisan Melayu MHF. Pagi ini merupakan sesi WWS yang ke-16 dan juga yang keempat bagi siri WWS musim kedua tahun 2022. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong dan mengikuti webinar WWS. Kami juga ingin mengalu-alukan kehadiran mereka yang baru sahaja mengikuti siri webinar ini. WWS adalah salah satu daripada program-program unggulan MHF yang merupakan webinar bersiri yang bertujuan untuk mendorong pengembangan pendekatan baru dan alternatif terhadap pemahaman sejarah, ekonomi, politik, masyarakat dan budaya Melayu. Tahun ini terdapat 6 orang penceramah berbeza yang telah dan akan menyampaikan webinar WWS. Sebelum ini, Dr. Nazri Bahrawi, Dr. Rozalina Rawi dan Dr. Norida Kamari telah diundang sebagai penceramah jemputan pada bulan April dan Mei lalu. Selain Dr. Nur Hanisa Sapari yang bakal menyampaikan webinar WWS pada pagi ini, MHF juga turut mengundang 2 penceramah untuk melengkapkan siri WWS 2022. Apa yang menarik bagi program ini ialah para peserta yang menghadiri sekurang-kurangnya 5 sesi akan diberi sijil kehadiran. Harap maklum bahawa peserta harus mendaftar melalui pautan Zoom terlebih dahulu agar layak mendapat sijil ini. Webinar WWS akan disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan webinar pada pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Nur Hanisa dalam bahasa Melayu. Dan juga buat julung-julung kalinya, pihak MHF juga turut mengundang Ustaz Alfian Yasrif Kucik selaku moderator sesi webinar ini. Ustaz Alfian adalah seorang calon PhD Fakulti Undang-Undang di Universiti Nasional Singapura NUS. Penulisan dan kajian beliau memberi tumpuan kepada bidang sejarah serta falsafah perundangan Islam di Singapura dan keterkaitannya dengan perundangan adat dan sivil.
Hasil kajiannya pernah dibentangkan di Lembaga Perpustakaan Negara NLP dan Mahkamah Keadilan Keluarga FJC. Makalah-makalah Ustaz Alfian pernah diterbitkan di Berita Harian dan World Scientific. Beliau meraih ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selain itu, Ustaz Alfian menerima anugerah Fulbright yang membolehkannya untuk ke Amerika Syarikat dalam meraih ijazah sarjana undang-undang dari Universiti Columbia, New York. Dalam kerjayanya, beliau mempunyai pengalaman bertugas di bahagian kementerian, agensi pemerintah, serta badan berkanun. Topik webinar kali ini ialah New Nilai Menjenguk Semula Arif Budiman, pengalaman seorang pendidik. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput Ustaz Alfian untuk membuka tirai sesi webinar WWS dan memperkenalkan penceramah pada pagi Sabtu ini. Dengan segala hormat, dipersilakan Tuan. Terima kasih Saudara Fadli dan ucapan terima kasih juga kepada warga kerja di Yayasan Warisan Melayu yang bertungkus lumus untuk mencerahkan masyarakat, yang menganjurkan siri wacana webinar wacana warisan melalui webinar ni. Cuma kalau webinar ni memang kita akan kadang-kadang tak terlepaslah daripada gangguan teknikal ataupun gangguan luaran. Jadi saya pada hari ini saya pulang ke kampus untuk menjalankan tugas sebagai moderator. Takut-takut ada kelentang-kelentung dari dapur sebab ruang study saya tu agak dekat dengan dapur dan jiran saya pun kadang-kadang pagi-pagi ni dia bertukang, ada ketak-ketuk bunyi tokol besi ataupun anak dia main piano. Jadi saya kembalilah ke kampus Bukit Timah yang dikelilingi dengan udara segar di kebun bunga Singapura yang juga tapak warisan dunia. Jadi pada mulanya apabila saya dijemput untuk menjadi moderator pada sesi ini, saya agak keberatan manakan saya cuma sekadar calon PhD dan penceramah pada pagi ini sudah pun mendapat Doktor Falsafah. Tapi setelah difikir ulang, saya ubah keputusan sebab saya ingin mengambil peluang untuk mendengar dengan mata kepala saya sendiri tentang apa-apa pembaharuan yang berlaku dalam bidang pendidikan. Malah saya kira dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam pun ada isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai, dengan akhlak, dengan isu-isu etika moral. Jadi saya fikir sebagai seorang calon PhD, saya juga harus keluar daripada kepompong saya, bukan sekadar pengajian Islam ataupun undang-undang, tapi sedikit sebanyak harus mengamat masyarakat. Walaupun daripada jauh, walaupun separuh masa, tapi mendengar sendiri pengalaman dari segi perspektif seorang practitioner, seorang pengamal pendidikan, dan saya sangat teruja dan sangat berbesar hati untuk menjadi moderator pada sesi hari ini. Jadi penceramah kita pada hari ini adalah Dr. Nurhanisa Safari yang menerima ijazah Doktor Falsafah dari Institut Pendidikan Nasional NIE yang berpusat di Universiti Teknologi Nanyang NTU Singapura, dan kajian tesis PhD beliau bertajuk Penerapan Nilai Melalui Sastra Kanak-kanak dalam Bahasa Melayu di Sekolah Rendah di Singapura. Beliau mempunyai pengalaman mendidik di pelbagai peringkat di Singapura, termasuk melatih guru di NIE, dan beliau kini bertugas sebagai seorang guru kanan di Maktab Rendah Katolik. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Dr. Nurhanisa untuk membentangkan tajuk yang berikut, New Nilai Menjenguk Semula Arif Budiman, Pengalaman Seorang Pendidik. Dipersilakan Dr. Hanifah. Terima kasih Ustaz Alfian. Selamat berkenalan juga kepada Ustaz. Ini pertama kali saya bertemu, walaupun bukan face to face Ustaz tapi dapat bertemu bagaimana agaknya rupa Ustaz Alfian ni. Sangat rendah diri orangnya. Sebenarnya saya juga teruja jumpa Ustaz seorang calon PhD dalam bidang undang-undang, dan sekarang ni Ustaz di sana di kampus bekas NIE sebenarnya. Saya belajar di situ, kemudian diambil semula oleh NUS. Jadi kita ada kesamaan lah di situ ya. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Kepada yang di luar sana, saya tak dapat melihat anda, tapi saya juga sangat berterima kasih kepada pengudacara kita Ustaz Alfian dan pihak penganjur MHF, Yayasan Warisan Melayu, dan bertuah juga ya Ustaz, bersyukur dihadirkan dalam acara ilmu pada pagi Sabtu ni bersama anda semua di sana. Tentunya
Saya fikir semua adalah pencinta ilmu. Kalau tidak dapat hadirlah pagi ni ya, walaupun hari Sabtu. Jadi saya akan sebenarnya merujuk, sebelum itu saya buka slide saya. Lupa pula Ustaz. Saya share screen. Okey Ustaz, boleh ya? Boleh dapat lihat ya screen. Baik, saya mula akan sebenarnya merujuk pada tajuk. Jadi bagaimana saya akan melakukan perbincangan ini ialah mengambil bahagian-bahagian daripada tajuk itu sendirilah. Ya, saya akan merujuk. Jadi kalau dilihat tajuk ini mempunyai perkataan pengalaman. Jadi kalau yang salah tu pun saya, sebab ini adalah daripada pihak saya dan tidak ada kaitan dengan mana-mana pihak yang lain ya. Jadi hanya sekadar pengalaman saya sebagai seorang pendidik, dan walaupun saya sudah mengajar dalam bidang ini sudah 30 tahun, tapi masih lagi namun saya masih lagi terhad jika dibandingkan mungkin dengan orang-orang yang lebih berpengalaman di luar sana. Saya izinkan saya ya mulakan. Saya mulakan dengan kandungan. Ini beberapa perkara yang akan saya bincangkan dalam bincang ini. Nilai, arif budiman, pengamatan saya dan juga pengalaman peribadi. Kemudian kita akhiri dengan nilai dan persoalan. Pertama kita lihat apa itu new nilai. Bila saya mencongak-congak apa sebenarnya perkara yang ingin saya bincangkan pagi ini. Dan ini yang hasil daripada renungan saya sendiri. Dalam proses merenung, memuhasabah tu saya cuba memikirkan apa punya perkara yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Jadi istilah ini saya cipta, sebenarnya mula cipta apabila saya sedang memikirkan tentang tajuk yang ingin saya bincangkan pagi ini. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya, menilai-nilai itu maknanya saya sedang assessing values lah. Saya ingin menilai semula apa itu nilai. Dan new nilai ini sebab kita lihat banyak istilah-istilah yang dicipta apabila menggunakan new ini. Jadi apa itu sebenarnya? Kenapa saya dapat mencipta istilah tersebut? Okey, jadi dalam konteks ini ya Ustaz, kalau kita fikirkan konteks mana kehidupan kita hari ini, kita saling berhubung dan keterhubungan ini membuatkan kita rapatlah, akrab ya, dan kita tahu kenapa. Tapi pada masa yang sama dalam kita cuba berhubung dan sebagainya itu ada unsur-unsur kepalsuan, ada unsur-unsur misteri. Dan mungkin kita cuba berhubung dengan orang yang kita tidak kenal atau kurang ketahui latar belakangnya misalnya. Jadi ini yang saya rasa ada semacam paradoks ataupun semacam perbezaan lah ataupun konflik. Tak tahulah sama ada istilah itu sesuai atau tidak di sini. Tapi dalam keterhubungan itu ada unsur-unsur yang sebaliknya berlaku. Ya. Kedua, kita lihat juga bahawa nilai atau budaya itu ada yang kita dapat lihat, yang ketara atau disebut dalam bahasa Inggerisnya tangible. Tapi pada masa yang sama ada juga nilai dan budaya yang tidak ketara, the intangibles. Tapi kadang-kala dalam masyarakat kita ini, mengikut kepemerhatian saya lah, nilai dan budaya yang ketara yang lebih menonjol. Sebab mungkin ia lebih mudah dilihat, dirasa, dipegang dan dialami. Tapi mungkin yang tidak ketara tu mungkin perasaan ataupun falsafah, pemikiran, mungkin itu tidak diapungkan, dikedepankan ya istilah itu. Kemudian yang ketiga, dalam dunia ini juga ada yang dulunya janggal, tapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Kalau kita cakap misalnya dulu kalau kita cakap seorang-seorang Ustaz tanpa alat dan sebagainya, kita rasa macam ni orang gila katnya kot kan. Tapi sekarang ni kalau kita di tengah jalan tu kita nampak orang, kenapa cakap seorang-seorang, rupanya dia ada earpiece.
dalam telinga dia tu. Rupanya dia sedang bercakap dengan orang Italian misalnya. Itu dulu macam janggal kan, tapi sekarang dah kebiasaan. Dah biasalah kita lihat. Ataupun sekarang bulan Oktober hujan lebat. Ya, kalau dulu kita tahu bulan 11, bulan 12 baru ada musim hujan kita dapat jangkakan bila agaknya musim hujan. Jadi kita boleh siapkan payung kan atau baju hujan. Tapi sekarang cuaca tak menentu. Dan kita tahu kenapa, itu perubahan iklim dan sebagainya, climate change dan sebagainya. Jadi apa yang dulu kita boleh jangkakan, sekarang tak boleh. Dan ini merupakan kebiasaan yang baru yang sedang kita alami. Ya, okey. Kemudian keempat, kita dapat lihat bahawa ada semacam pergantungan yang melampau. Excessive use depend on technology. Okay? Jadi kita dah bergantung sangat pada teknologi hingga kan kadang-kadang sesuatu yang harus kita ingat misalnya tak dapat kita lakukan tanpa teknologi. Saya nak telefon anak saya, suami saya kadang-kadang berapa nombor telefon dia? Kena rujuk, kan? Kena rujuk. Ataupun kalau tak ingat nanti kena marah pula jadi harus hafal. Tapi kalau saya nak telefon misalnya kawan, saya tak hafal semua nombor telefon itu, kan? Jadi pergantungan itu kadang-kadang kita rasakan perkara yang selalu dulunya kita boleh ingat atau kita buat sendiri tanpa pergantungan, sekarang kita harus. Ya, jadi ini merupakan beberapa perkara lah yang saya rasa kita hadapi sekarang, kita alami sekarang yang dulunya tidak. Kemudian ada juga maaf, ada juga cita-cita yang sudah digunakan perkataan new ya. Kalau kita Singapura sebagai contoh, unik kita ni ialah ada new water, ada new sand. Kemudian saya belajar juga ada new waiver, maknanya trendsetter Ustaz. Kemudian ada no new friends. Pun saya baca, oh no new friends ni maksudnya dia dah ada dalam satu kumpulan, dah ada dalam satu ahli, ada merupakan ahli satu kumpulan dan tidak perlukan kawan-kawan lain. Oh, okey. Jadi istilah-istilah ni sudah ada. Kalau gitu, okey. Kalau gitu saya boleh ciptalah new nilai, saya kata. Jadi apa nilai-nilai yang termaktub di dalam persekitaran atau konteks yang baru ini. Ya. Kemudian kita pun dah tahu istilah baru, cancel culture. Apa ustaz lagi? Tak boleh brain. Saya dengar pelajar sekarang gunakan. Tak boleh brain lah. Kemudian influencer kan, pempengaruh. Quarantine, saya boleh quarantine maknanya teenager during quarantine. Jadi dia satukan perkataan itu, ejaannya QUARENTEEN, quarantine. Jadi atau work from home, kita dah jadi kebiasaan. Jadi bermakna istilah-istilah baru ini dicipta dalam dunia ini. Kalau dulu tak ada. Kalau kita fikirkan cancel culture, tak faham. Tapi kerana ada input, ada perkara-perkara baru yang menyebabkan kita faham kenapa cancel culture itu cancel culture dan sebagainya. Ya. Okay. Kemudian bahagian kedua, tajuk saya ialah tentang menjenguk semula Arif Budiman. Siapa Arif Budiman ni Ustaz? Tak kenal lagi dia siapa. Okey, jadi mungkin yang bukan dalam pendidikan mungkin tidak begitu faham apakah istilah ini, kenapa istilah ini wujud ya. Jadi saya lihat saya perkenalkan di sini apa itu visi Arif Budiman. Latar belakang visi ini ada semakan kurikulum dilakukan di Singapura. Kemudian ia dimulakan pada tahun 2005. Dan pada waktu itu ya jawatankuasa diketuai oleh Profesor Hadijah Rahmat ya untuk melihat semula kurikulum pembelajaran bahasa Melayu di Singapura. Dan hala tuju atau visi itu pembelajaran dan pengajaran pendidikan bahasa Melayu khususnya di Singapura itu terletak pada visi ini. Okay. Jadi ini merupakan kerangka atau konteks perbincangan kita hari inilah. Dan misi umum visi Arif Budiman ialah insan berpengetahuan yang menyumbang kepada masyarakat.
Jadi diharapkan setiap pelajar graduate yang sudah belajar bahasa Melayu di Singapura itu dapat menjadi insan berpengetahuan yang menyumbang kepada masyarakat. Dan kemudian visi ini dibahagikan pula kepada 3 peringkat. Okey. Dijelaskan pada 3 matlamat khusus bagi ketiga-tiga peringkat ini. Kalau bahagian rendah itu matlamatnya ialah mengenali dan memahami bahasa dan budaya Melayu sebagai sebahagian daripada masyarakat majmuk di Singapura. Okey. Dan ke bahagian sebelah peringkat menengah pula melihat bagaimana mereka boleh mendalami dan menghargai bahasa dan budaya Melayu dalam pelanjutan pembangunan negara. Dan di peringkat Prayu juga pula membina bahasa dan budaya Melayu secara kreatif dalam kesediaan menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia yang berubah. Jadi ini yang lebih akrab pada saya lah sebab saya mengajar tingkat ini dan istilah nilai itu lebih sesuai di situlah ya. Jadi Ustaz, setiap guru di Singapura itu Singapura ni guru bahasa Melayu ya khususnya seharusnya lah faham dan mempraktikannya di sekolah berdasarkan ketiga-tiga matlamat ini. Dan tapi pada masa sekarang kita lihat cabarannya ialah bagaimana ia diterjemahkan dan direalisasikan dalam pengajaran dan pembelajaran atau kita sebut di sekolah PDP ya. Dan apakah yang guru faham tentang konsep atau falsafah di sebalik visi Arif Budiman ini. Itu cabarannya. Jadi peringkat sekarang ni, di peringkat ini Arif Budiman kita selalu dikaitkan dengan beberapa acara lah yang kita selalu dengar. Okay, satu ialah Anugerah Guru Arif Budiman atau singkatannya AGAP. Yang ini mengiktiraf ya guru-guru yang menonjolkan sifat-sifat atau nilai-nilai yang dapat dicontohi dalam kerjaya mereka, yang cemerlang dan melakukan mungkin yang menonjolkan ciri-ciri Arif Budiman itu sendiri. Ya, itu anugerahnya. Kemudian kita dengar ada ceramah Arif Budiman. Okay, yang ini pula ceramah ini penganjur akan mengundang penceramah yang ahli dalam bidangnya dan diharapkan dapat menghargai menginspirasi para peserta supaya menonjolkan sifat-sifat Arif Budiman jugalah ya. Dan ini nama-nama yang selalu dikaitkan dengan Arif Budiman. Saya sekadar contoh saja ya Ustaz. Okey. Jadi bila saya letakkan, kita temukan Arif dengan Budiman. Ya. Bagaimana saya cuba memahami, jadi pengalaman saya lama cuba mengupas Arif dan Budiman itu. Dalam pengajaran, dalam saya berinteraksi dengan pelajar, saya cuba memudahkan makna Arif dan Budiman itu, tapi tidak meremehkan kepentingannya lah ya. Sebab kita tahu bagaimana ia penting untuk dirasakan, dialami oleh para pelajar. Pada masa yang sama, ia harus bersifat nyata. Sebab saya kenal siapa profil pelajar saya itu, jadi ia harus dimampui oleh pelajar supaya tidak memberatkan. Dan bukan hanya dalam bentuk konsep yang abstrak, tapi perlu berasaskan pengalaman. Jadi kalau diberikan contoh-contoh khusus, contoh-contoh nyata dalam kehidupan mereka, bagaimana ia seharusnya diabadikan ataupun dialami atau dipraktikan dalam kehidupan, itu yang lebih sesuai dilakukanlah. Jadi pada saya istilah Arif dan Budiman itu ia tidak diterangkan secara berasingan. Okay, dan dia harus diterangkan dengan contoh-contoh khusus supaya pelajar lebih memahaminya. Pelajar harus merasai sendiri, mempraktikkannya Arif Budimannya dalam kehidupan seharian dan bukan untuk peperiksaan misalnya ya,
atau bukan untuk dalam kelas saja. Jadi harus dilanjutkan dalam kehidupan di luar sekolah. Itu yang saya faham tentang peranan Arif Budiman ini pada para pelajar. Okay. Yang ini, sebab itu saya rasakan bahawa apabila kita cuba untuk menyatukan Arif dan Budiman ini, kalau kita ingin menjadi seorang yang budiman itu, kita harus arif. Bermakna sebelum kita berbudi atau berbuat baik, kita harus mempunyai ilmu, pengetahuan, kemahiran yang sepatutnya, yang sesuai, yang relevan, supaya perbuatan baik kita itu ada maknanya. Kalau tidak, ia semacam ada tidak keseimbangan gitu. Ya. Okey. Rumusannya begini. Arif dan Budiman ini haruslah realistik. Jadi seperti yang kata tadi, bukan dalam bentuk abstrak. Jadi boleh difahami dan dijangkaui oleh para pelajar. Mereka dapat melihat tu, okey, ini penting, ia harus dipraktikkan dan ada makna di sebaliknya kenapa saya harus lakukan. Okay. Dan seperti yang saya katakan tadi, perlu ada kearifan dalam berbudi. Jadi kalau kita nak berbudi, berbuat baik itu, arif tu harus wujud. Okay. Dan apabila kita berbudi, perlu dengan kearifan. Jadi kita sebagai peserta sini mungkin lebih fahamlah, kalau pelajar kita harus fahamkan mereka dengan bahasa dan juga konteks dan sebagainya. Okay. Jadi maksudnya Arif dan Budiman itu tidak harus dipisah-pisahkan. Sebab saya rasa bukan saja dalam praktik berbudi itu saja yang ada nilai, tetapi untuk mengakses ilmu, pengetahuan, kemahiran juga dalam bahagian kearifan itu juga merupakan satu nilai yang sama tarafnya dengan berbudi, dengan Budiman. Jadi kedua-duanya mempunyai komponen nilai yang saya rasa harus kita terapkan pada para pelajar. Ini yang cabaran bagi guru untuk menterjemahnya tadi yang saya sebutkan awal tadi, bagaimana ini konsep ni yang abstrak yang kita bincangkan ini dapat dilakukan dalam bilik darjah. Ya. Ini merupakan pengamatan, beberapa pengamatan saya secara keseluruhan apa yang pernah dilakukan ataupun dalam interaksi saya dengan para guru di Singapura ini, beberapa perkara yang mereka gunakan untuk menerapkan Arif Budiman dalam jiwa anak-anak. Ya. Pertama, tidak ada program sastra. Sebagaimana saya lihat dalam kajian saya sendiri, guru memang menggunakan sastra itu sebagai satu alat ataupun saluran untuk mereka menerapkan nilai. Okay, jadi itu penting. Itu mungkin dalam nilai untuk mengakses ilmu pengetahuannya, mencongkir nilai-nilai murni. Tapi pada masa sama ada juga aktiviti-aktiviti yang menunjukkan bahawa apabila mereka sudah menimba ilmu tersebut, sudah arif, mereka pula menyampaikan kepada yang lain. Contoh satu yang saya pernah lihat ialah bagaimana seorang pelajar di sekolah rendah bercerita kepada kawan yang bukan bangsa Melayu pun. Jadi bermakna dia cuba menterjemahkan bahasa Melayu itu kepada bahasa Inggeris. Jadi kawannya itu yang tidak mengambil bahasa Melayu juga dapat menikmati nilai dan juga cerita yang cuba disampaikan tersebut. Ya. Jadi guru memainkan peranan di sini bagaimana dia secara kreatif ya cuba untuk menggunakan bahasa Melayu itu tetapi dapat dijangkaui di luar lebih daripada kelas bahasa Melayunya. Dan saya rasa itu kreatif dan bijaksana. Dan kemudian guru-guru juga menggunakan apa kita panggil di sekolah datang fortnight untuk menyampaikan nilai-nilai Arif Budiman ini kepada para pelajarnya. Kalau mereka yang tidak betul faham, Madatang Fortnight ini adalah diberikan dana diperuntukkan oleh Kementerian Pendidikan supaya setiap sekolah, setiap institusi menganjurkan mengadakan program atau kegiatan bahasa dan budaya
2 minggu setahun untuk meningkatkan taraf budaya dan bahasa di sekolah-sekolah dalam kalangan para pelajar. Jadi itu satu inisiatif pemerintah untuk menggalakkan penggunaan bahasa ibunda di Singapura. Maknanya bukan bahasa Melayu saja, tetapi semua bahasa ibunda yang ada di sini. Ya. Kemudian drama juga digunakan dalam pendidikan. Jadi penerapan nilai dalam pementasan, dan ada juga yang menggunakan ini satu peluang atau platform untuk dibincangkan nilai-nilai dan dimasukkan juga perbincangan secara pribadi. Ada juga yang membincangkan dan tidak segan juga untuk membincangkan masalah-masalah atau isu-isu sosial yang ada kaitan dengan para pelajar. Ini lebih kepada para pelajar di peringkat sekolah menengah. Dan bagaimana ini dengan berkongsi maklumat dan pengalaman mereka sendiri juga merupakan satu usaha untuk menunjukkan bahawa nilai-nilai Ari Budiman itu juga sudah dapat dirasakan di sekolah-sekolah kita. Ya. Dan secara langsung atau tidak langsung guru juga memainkan peranan yang sangat penting, kerana bukan saja kreatif guru itu, tapi guru juga harus memikirkan bagaimana dia harus disulam dalam pengajaran, dan ini bukan mudah dilakukan kerana guru banyak perkara admin, administrasi yang harus difikirkan dan sebagainya. Jadi tanggungjawab guru, peranan guru untuk memastikan bahawa semua perkara yang diperlukan itu termasuk untuk mencapai visi ini berjalan dengan lancar. Dan saya tabiklah guru-guru yang bekerja keras untuk memastikan ini bergerak tanpa berkompromi terhadap nilai yang ingin diterapkan dalam kalangan pelajar mereka. Ya. Kemudian ada juga program yang melihat whole school approach, bermakna dalam mencuba mencapai visi Ari Budiman, tapi mereka juga menyertakan misi atau visi sekolah. Jadi visi atau visi sekolah itu jadi dimasukkan dalam kerangka visi Ari Budiman ini. Jadi mereka cuba selaraskan supaya para pelajar dapat lihat bagaimana Ari Budiman dan juga misi dan misi sekolah, yang kita tahu bahawa misi dan misi sekolah itu memang berbeza bagi setiap institusi. Jadi bagaimana itu dilakukan juga memerlukan pemikiran dan perancangan. Dan program seluruh sekolah ini juga dapat memastikan bahawa visi Ari Budiman juga dapat dijayakan. Ya, itu beberapa yang boleh saya kongsi di peringkat ini. Ya. Kemudian bagaimana dengan pengalaman saya sendiri di sekolah? Okey, Ustaz, jangan terperanjat, memang ada hashtag. Okey, memang sebab kita tahu apa-apa sekarang pelajar ni belia hashtag. Apa hashtag? Jadi saya pun ada hashtag saya sendiri, Think Like Cikgu. Jadi kalau ada para pelajar saya yang sedang menonton sekarang ini pun, mereka tidak, agaknya tengah tersenyum lah. Okey. Think Like Cikgu. Jadi pengalaman saya sendiri di peringkat pra-universiti ini iaitu membina bahasa dan budaya Melayu secara kreatif dalam kesediaan menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia berubah. Jadi kita tahu bahawa di peringkat ini para pelajar mungkin kita kata satu lagi langkah sebelum ke institusi pengajian tinggi lah, ya Ustaz. Jadi beberapa perkara yang saya fikirkan bagaimana kita ingin boleh menyiapkan para pelajar untuk menyiapkan mereka untuk menghadapi cabaran ataupun bahasa muka lah. Ya, ada beberapa perkara, dan saya memanfaatkan juga rakan bahasa. Okay, kalau mungkin ada yang tahu, kalau rakan bahasa ini merupakan semacam friends of bahasa. Okay. Juga inisiatif pihak MHF. Okay. Jadi mereka ini dilantik di sekolah supaya menjadi rakan bahasa ataupun duta kepada rakan-rakan yang lain, seperti memberi mereka peluang untuk menerajui atau memimpin kawan-kawan mereka
supaya bahasa dan budaya dapat diangkat. Okay, jadi beberapa perkara. Dapur kreatif. Okay. Dapur kreatif bagaimana saya cuba mendedahkan para pelajar dengan menggunakan masakan-masakan tradisional, tetapi cuba dipelajari, maksud saya cuba ubah atau diolah oleh para pelajar dengan kekreatifan mereka. Kemudian masakan ini pula mereka siapkan di rumah. Ya, tak ada masakan di sekolah, tak boleh. Okey. Jadi dicuba di rumah, kemudian dibawa dan dikongsi dengan kawan-kawan. Jadi unsur arif dan budiman itu saya fikir tidak terhad kepada satu-satu jenis atau konsep sajalah. Jadi saya cuba ubah supaya ia lebih menarik perhatian murid walaupun mereka tak berminat kepada masakan atau makanan. Tetapi saya rasa food ini memang satu common language. Jadi kreatif tak semestinya yang besar-besar, tapi satu cara ataupun satu bahan saja yang diolah dapat menunjukkan kekreatifan mereka. Itu satu. Kemudian projek Nitra, ini adalah gabungan usaha-sama saya dengan beberapa sekolah. Terima kasih semua yang telah mengambil bahagian sejak tahun 2021. Bagaimana kita mendedahkan para pelajar kepada teks sastra. Teks sastra khususnya tahun lepas kita mulakan dengan teks sastra tradisional, mencongkir nilai dan merelevankan nilai. Dan kemudian nilai-nilai ini disampaikan pula kepada berbau balik kepada ke sekolah masing-masing. Jadi unsur elemen perkongsian itu dapat menonjolkan arif dan budimannya lah. Ya. Nantikan ni projek Nitra, memang kita sudah akan kongsikan hasil kajian tu sudah dibukukan dan ada juga e-booknya. Ni pertama kali saya kongsikan di media. Bagi yang berminat, mungkin akan boleh dapatkan e-booknya lah untuk dikongsi bagaimana hasil usaha para pelajar kita dari peringkat rendah hingga maktab rendah, termasuk madrasah juga. Ada satu madrasah Ustaz yang ikut serta dalam projek ini. Jadi projek Nusantara pula melihat bagaimana para pelajar saya MLB dan H1ML. Kalau ada yang kurang pasti, MLB adalah pelajar-pelajar ni mengambil sukatannya lebih mudah daripada H1. Tapi kita tidak membelakangkan mereka. Jadi kedua-dua MLB dan H1ML itu diminta untuk menulis skrip dan menyampaikan skrip tersebut dalam bentuk rakaman, dan kemudian rakan bahasa yang menyatukan semua rakaman-rakaman ini kemudian kita kongsi ke Malaysia dan Indonesia. Kerana apa? Pada waktu itu bila rakan bahasa ni pertama kali rakan bahasa pada tahun itu, mereka berasal dari Indonesia dan Malaysia. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi latar belakang mereka, okey, memanfaatkannya, kemudian pelajar-pelajar saya dapat berhubunglah dengan rakan-rakan di sana melalui rakaman video tersebut. Jadi ini semacam satu usaha samalah, ya, dan manfaatkan juga rakan bahasa untuk menerapkan nilai arif budiman. Okey. Projek pustaka pula ialah projek bagaimana para pelajar saya yang ini juga H1 dan MLB, mereka dapat menonjolkan arif budiman mereka apabila mereka membuat kajian tentang Syawal dan Ramadan seluruh dunia, kemudian membuatkan pameran di perpustakaan perguruan sekolah lah. Jadi warga CJC dapat menikmati dan kemudian memanfaatkan maklumat yang mereka sampaikan. Jadi bermakna kalau secara keseluruhan saya lihat bahasa dan budaya Melayu itu bukan hanya kita letakkan dalam kotak kelas bilik darjah,
Tetapi Arif dan Budiman sebenarnya membantu saya untuk melanjutkan usaha ini dan dapat disampaikan ilmu, pengetahuan, kemahiran, dapat membantu para pelajar untuk menonjolkan bakat mereka juga, kemudian dikongsi kepada khalayak. Jadi tidak terhad kepada peperiksaan dan juga latihan dalam kelas. Jadi itu pengalaman saya, dan kenapa think like cikgu, sebab saya bila masuk kelas saya cakap okey, apa saja yang lakukan, agaknya apa yang akan cikgu fikirkan. Sebab itu hashtag saya cipta think like cikgu. Ya. Okey, kemudian barulah kita sampai kepada apa sebenarnya definisi nilai itu sendiri. Yang ini saya kutiplah dari tesis saya, apa maksud nilai itu sendiri. Jadi melalui kajian saya satukan konsep, saya dapati bahawa ini definisi saya. Okey, nilai itu boleh diartikan sebagai satu idea atau konsep yang bersifat abstrak sebenarnya, ya, yang difikirkan penting kepada seseorang, namun boleh saja dimanifestasikan dalam bentuk pemikiran, tindakan, perasaan ataupun ucapan. Maka nilai boleh terbahagi pula kepada ajaran, ilmu atau sifat yang disebut sebagai moral, etika dan akhlak. Ia dijadikan sandaran dan boleh mempengaruhi perilaku dalam kehidupan seharian. Ia mempunyai kesan terhadap cara sesuatu tanggungjawab dan peranan itu dilaksanakan, namun ia tidak boleh dipaksakan kepada semua pihak kerana ia perlu dipercayai dan dibudayakan untuknya dijadikan pegangan hidup. Maka agama dan kepercayaan juga membentuk nilai seseorang atau sebuah masyarakat. Nilai diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk warisan, pendidikan dan penerapan. Jadi visi dan harapan pihak kementerian tu jelas dan sudah dirakamkan dalam bentuk prinsip, sukatan dan dasar. Kita tahu itu semua. Persoalannya adalah sama ada terdapatnya keselarasan antara visi dan harapan kementerian dengan cara ia difahami, diterjemah dan dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan ini adalah beberapa nilai yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin kita juga sudah maklum, ini memang sudah lama dikedepankan. NE misalnya, SEC, CCE dan nilai teras. Jadi ini nilai-nilai yang dipacu MOE. Tidak jadi rahsia lagi kalau kita cari di website juga, laman-laman memang ini juga yang akan kita lihatlah ketara sangat dan saya tukil hanya beberapa nilai saja di sini. Okey. Jadi kita dah cakap tadi, apabila Arif Budiman bertemu nilai pula bagaimana? Apa sebenarnya nilai yang akan kita angkat? Sekali lagi ni bukan saya memberikan jawapan, tetapi saya minta para peserta fikirkan. Sebab itu ada semua question mark di akhir kata-perkataan istilah yang saya gunakan di sini ya. Jadi nilai yang mana satu? Kalau kita dah tahu apa itu Arif Budiman, dalam konteks new nilai ni apa yang harus diangkat? Okey. MOE ke, nilai MOE atau nilai Melayu kita, atau kemahiran abad ke-21, kepercayaan. Kita di Singapura ada nilai bersama atau shared values ya. Ni atau kita sebagai dalam new nilai ni, kita sebenarnya bukan warga, dalam IC memanglah warga Singapura bagi yang warga Singapura, tapi bagaimana kita sebagai warga jagat, global citizen. Nilai apa yang ingin kita angkat. Kemudian siapa sebenarnya dalam new nilai ni, siapa pemegang taruhnya, stakeholders, siapa dia? Adakah ia hanya diberikan hanya kepada guru seperti saya, guru bahasa Melayu, atau guru-guru lain di sekolah, atau waris atau ibu bapa? Siapa ada di sini? Atau mungkin saya ketinggalan ada pihak-pihak lain yang tidak tersenarai di sini. Atau mungkin saya salah, mungkin dalam new nilai ni tak perlu ada pemegang taruh.
Mungkin guru saja sudah mencukupi atau bagaimana? Dan saya rasa soalan-soalan ini juga mungkin terjawab hanya kita sendiri yang tahu bagaimana kita ingin menjawabnya, bagaimana apa jawapannya, atau mungkin belum ada jawapan langsung. Jadi sebenarnya di sini kita ingin mengapungkan soalan, bukan saya nak berikan jawapan. Mungkin ada yang marah hari ni, apa tak ada jawapan langsung. Okey, jadi persoalan demi persoalan, ya. Di manakah kedudukan Arif Budiman dalam konteks new nilai? Dan perlukah Arif Budiman dijenguk semula? Sebab tajuk saya ni menjenguk semula Arif Budiman. Tapi dalam konteks new nilai, perlukah kita jenguk semula? Status quo kita tinggalkan begitu saja? Atau ada perkara-perkara lain yang perlu kita buang, kita angkat, tambah, atau bagaimana? Okay. Dan dengan profil pelajar yang berbeza, yang pelbagai sekarang ni, saya tadi ada sebut juga dengan Ustaz sebelum Ustaz ni, ya, kita di Singapura memang bahasa Melayu ni memang kita pelajari di sini, tapi profil pelajar kita yang mengambil bahasa Melayu sudah berubah. Sesungguhnya bukan lagi penutur jati, ada yang hasil daripada kawin campur, ada yang ibu bapanya mungkin buat dari negara lain, mereka ada yang lahir di luar negara, kemudian bukan orang Melayu tetapi ingin mempelajari bahasa Melayu atas sebab-sebab tertentu. Okay. Dan para pelajar kita ini melihat ataupun mempelajari bahasa dengan matlamat tertentu juga. Maksudnya secara jujur, okay, mungkin mempelajari bahasa Melayu itu kerana mereka ingin menggunakannya sebagai pasport ke universiti tempatan semata-mata. Jadi sebab itu kita ada MLB misalnya, ataupun Mother Tongue B. Sebab kita kalau Mother Tongue B, kita lulus Mother Tongue B, kita boleh gunakan tu untuk masuk universiti tempatan. Tak perlu grade tinggi pun. Ataupun H1ML. Kita perlukan grade S sebenarnya saja. S tu maknanya subpass. Subpass kalau di peringkat ini markahnya ialah 40 hingga 44, ya Ustaz. 40 hingga 44. Jadi sebenarnya subpass bukan pass, tetapi masih boleh digunakan sebagai ukur tara dia untuk masuk universiti. Asalkan ada subjek tersebut, subjek bahasa ibunda. Kenapa? Sebab ia ingin memenuhi dasar dua bahasa di Singapura. Jadi kalau sebagai warga tu nak masuk ke universiti harus ada mother tongue. Jadi itu satu ciri yang harus dipenuhi. Kalau tidak, tak boleh gagal. Jadi mungkin matlamat mereka mengambil bahasa tertentu itu kerana asasnya lah yang pragmatik. Ya? Saya boleh gunakan, saya dapat sesuatu daripadanya. Kalau tidak, saya tidak belajar, tak nak belajar. Ada juga yang saya dengar saya belajar bahasa Melayu ni sebab dia lebih mudah daripada bahasa ibunda yang lain. Saya lebih mudah untuk saya dapat grade ataupun lebih mudah untuk saya lulus. Sebab itu saya ambil bahasa Melayu. Ada juga yang ibu bapa atau waris yang berpendirian sedemikian juga. Mereka rasakan lebih mudah untuk mengambil bahasa Melayu daripada bahasa lain. Ya. Okay, jadi itulah soalan-soalan yang ingin kita tonjolkan. Tapi pada masa yang sama, saya juga ingin bertanya sama ada tak contoh dari masyarakat kita ini yang menonjolkan Arif Budiman. Ataupun kita sebagai guru di sekolah ini cuba untuk mendidik, menyemai, menerapkan nilai-nilai di dalam dan jiwa anak-anak. Tapi mungkin apabila mereka keluar sekolah, new nilai itu berbeza dah.
Sebab mereka betul menghadapi corak konteks yang berbeza di rumah misalnya, ataupun contoh-contoh yang mereka lihat dalam masyarakat umum misalnya. Bagaimana mereka memahami apa yang berlaku. Di sekolah, cikgu ajar begini. Itu yang dibiasakan di sekolah. Tapi kalau di rumah, begini. Jadi mungkin A dengan B tak samalah cara cerita dia lah. Kemudian di dalam masyarakat, contoh saya boleh berikan ialah bagaimana service learning ataupun pembelajaran berkhidmat itu di sekolah. Kita siapkan murid dengan menyediakan needs analysis ataupun kita betul menilai apakah keperluan beneficiaries. Sebab kita mahukan bahawa pelajar sebelum berbudi itu mereka harus pelajari sesuatu daripada itu. Bukan hanya menderma misalnya, contoh. Jadi mereka sudah ada latihan di sekolah bagaimana untuk memastikan bahawa keperluan yang ingin mereka tolong itu dipenuhi. Bukan hanya membantu, menolong, berbudi dan sebagainya. Tapi adakah itu contoh-contoh itu juga dapat dilihat dalam masyarakat? Kalau kita lihat usaha-usaha inisiatif dalam masyarakat kita untuk membantu misalnya orang yang miskin, orang yang kurang mampu misalnya, adakah needs analysis itu dilakukan ataupun sekadar okey kita buat satu hamper, kita hantar setiap rumah. Okey, itu satu contoh lah, mungkin ada yang dilakukan. Tapi ini semua tidak terlepas daripada pandangan anak-anak kita di sekolah. Apa yang mereka lihat di TV ke ataupun di mana-mana ke ataupun ialah setiap hari bagaimana ini semua menjadi pengaruh ataupun memberi kesan kepada pemikiran anak. Bagaimana mereka dapat menerima mungkin ada kegejutan di situ daripada apa yang mereka dilatih, dilihat, diajar di sekolah dengan apa yang mereka dapat kenyataannya di luar sana. Jadi ini yang menjadi persoalan kita sekarang ni, atau mungkin saya lah, persoalan bagi saya. Bagaimana kita ingin mendepani anak-anak setiap hari mereka datang ke sekolah dalam kelas kita, di bawah jagaan kita. Tetapi pada masa yang sama mereka juga tidak lari, mereka semua terdedah pada perkara-perkara yang mungkin tidak sejajar, selaras dengan apa yang kita cuba sampaikan di sekolah, dalam bilik darjah. Ini ada satu bentuk new nilai yang pada saya cabaran bagi guru-guru masa kini lah, yang tidak terlepas daripada pandangan kita. Jadi saya tinggalkan Ustaz di situ. Mungkin kalau ada apa-apa yang nak ditanya, mungkin saya ucapkan terima kasih. Dan kalau ada yang saya sampaikan ini mungkin tidak bersesuaian, saya minta maaf. Dan kalau ada yang mungkin ingin memberikan pandangan ataupun saranan bagaimana kita boleh mendepani new nilai ini dalam konteks masa kini, dipersilakan. Saya sangat-sangat alu-alukan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Hanisah atas pembentangan yang sangat kaya dan banyak yang telah saya pelajari, dan saya sangat berminat untuk mendengar lebih lanjut pendapat dan komentar para peserta yang lain juga. Dr. Hanisah ni bukan sekadar pengamal dan pendidik, dan kita dapat lihat dari segi pembentangannya sangat kaya dan malah boleh merangkakan atau theorize isu-isu yang perlu dikeutarakan. Waktu saya di Kementerian Dr. Hanisah, waktu itu saya mendengar ucapan Prof. Dr. Yaakob Ibrahim di Parlimen waktu itu, dan dalam ucapannya ada juga serangkap pantun, juang serangga, hancurkan mangsa, dahan di lubang, tikam binasa, juang pujangga, luhurkan bangsa, lawan gelombang alam semasa. Jadi guru-guru Arif Budiman ni adalah pujangga-pujangga lah yang meluhurkan bangsa, dan bangsa bukan sekadar
terhad kepada etnisiti ataupun etnik sesuatu kaum, tapi lebih dari segi kepribadian sosial sebuah masyarakat tu, masyarakat yang anti takhayul, yang menerima rasionalitas, yang demokratis dari segi kepimpinannya. Jadi isu-isu atau nilai-nilai yang sedemikian yang dapat membangun dan memajukan negara dengan lebih lanjut lagi. Malah kalau kita lihat perjalanan sejarah masyarakat Melayu di Singapura, kalau dahulu mungkin anak-anak perempuan tu tak dihantar di sekolah kan, tahun awal abad 19, awal abad ke-20-an. Malah almarhumah Nyai saya sendiri pun tidak berpeluang untuk ke sekolah. Tapi sekarang kita lihat Dr. Hanisah contohnya mendapat ijazah, memegang ijazah falsafah kedoktoran. Kita ada Presiden Wanita Muslimah yang pertama di Singapura. Jadi ada banyak kemajuan yang dicapai oleh masyarakat kita. Jadi mungkin saya ingin buka perkongsian dari segi Arif Budiman ni, apa perlawanannya, dari segi apa yang perlu kita tentang, apa yang perlu kita tegur. Sebab kalau kita lihat mungkin kalau dalam wacana yang dibawa oleh almarhum Prof. Hussein Alatas, membawa wacana cipta sempurna warisan sejarah, lawannya adalah cipta bencana kan. Jadi kalau Arif Budiman ni ada tak sebenarnya masalah-masalah dari segi kedangkalan, dari segi penerimaan ilmu? Kalau kita lihat mungkin penyebaran dari segi bagaimana kita begitu mudah untuk menularkan berita-berita palsu contohnya, itu salah satu aspek ya di mana kita tidak dapat menggunakan pemikiran dengan baik untuk menilai ya mana berita yang baik, sahih, mana berita yang boleh kita tularkan yang mendapat manfaat ya. Jadi mungkin kita mulakan dengan perbincangan dari segi itu, Dr. Hanisah. Dalam pengalaman Dr. Hanisah dalam mendidik anak-anak bangsa kita, apa sebenarnya ruang ataupun kelopongan yang masih perlu diperbaiki? Terima kasih Ustaz. Tak sangkalah Ustaz ni pemantun juga ya. Saya nak tunggulah bila Ustaz nanti dijemput ya Encik Fadli. Ustaz dijemput nanti untuk menjadi penceramah. Saya nombor 1 lah nak dengar pantun sebenarnya. Okey, terima kasih Ustaz soalan tu. Arif Budiman sebenarnya kalau ikut falsafah pendidikan, kalau kita nak ajar murid, kita selalunya tak kedepankan yang negatif. Kalau misalnya contoh kalau kita kata suruh dia jalan, jalan maksudnya walk fast, jalan cepat, don't run. Kita tak perlu cakap don't run, walk fast. Itu dari falsafah pendidikan lah. Jadi kalau Ustaz ada tak apa, saya respon juga. Arif Budiman ini, kalau kita tadi lihat ilmu, kita perlukan insan yang berilmu, yang berbudi pada masyarakat. Ya. Jadi kalau sebaliknya bermakna kita ingin agar para pelajar itu tidak melakukan sebaliknya, bermakna ilmu pengetahuan tu harus mereka kedepankan. Jadi kalau mereka tidak mahu atau tidak cinta pada ilmu pengetahuan, kita harus rasa bimbang. Tu yang pertama sekali, ilmu pengetahuan kita harus cinta, dan kalau pelajar sebagai pelajar tak cinta ilmu, tu sesuatu yang kita rasa kita takut, kita rasa sesuatu yang tidak kena lah kalau pelajar tu tak cinta pada ilmu. Sebab apa? Sebahagian daripada ilmu ialah nilai. Jadi nilai itu sendiri kalau kita perhatikan, kita perlu pelajari, sebab ada nilai yang perlu dipelajari. Ada nilai yang kita tak perlu pelajari, maknanya sudah saja disampaikan melalui unsur-unsur ataupun saluran-saluran tertentu tanpa sengaja ataupun tidak secara langsung. Jadi kalau kita tak cinta pada ilmu, mungkin nilai itu juga sukar untuk kita fahami dan kita jiwai.
Jadi itu penting, itu selaras. Sekurang-kurangnya saya percayalah itu caranya bagaimana kita nak mendekatkan para pelajar kita kepada nilai melalui cinta kepada ilmu pengetahuan. Oleh itu barulah mereka dapat lihat bagaimana pentingnya untuk menyampaikan, berbudi, menggunakan ilmu pengetahuan dan nilai yang mereka sudah pelajari itu untuk berbuat baik. Jadi sebaliknya, kalau mereka tak mengenali itu semua, mereka sukar untuk berbuat baik sebab mereka tidak faham dan tidak pula merasakan bahawa berbuat baik itu relevan dalam hidup. Jadi saya rasa sebagai insan yang berilmu ialah insan yang faham bahawa berbuat baik itu adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Kalau seorang insan yang tidak tahu bahawa berbuat baik itu adalah perlu, then susahlah dia tahu bukan sebahagian insan lah dia. Jadi dalam pelajaran ataupun pembelajaran bahasa Melayu dan di sekolah, saya rasa itu yang harus kita pentingkan. Sebab akhirnya ialah bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita punyai itu untuk berbakti. Dan berbakti yang pertama ialah berbakti untuk diri sendirilah. Kita sendiri harus terima kebaikan daripada ilmu pengetahuan tersebut. Barulah kita dapat menyampaikan pada orang lain. Dan orang lain akan percaya bahawa ilmu yang disampaikan itu jitu. Kalau kita sendiri tidak dapat mempercarai, meyakini apa yang kita pelajari atau kita dapati, saya rasa sukar untuk kita meyakinkan orang lain. Ya, Ustaz? Baik. Terima kasih Dr. Hanisa. Jadi apa yang mungkin menarik perhatian saya adalah konsep Arif Budiman itu tidak terlepas daripada konteks kenegaraan. Dari segi pembangunannya, dari segi peredaran zamannya, malah peristiwa-peristiwa yang berlaku sedunia, ya. Dan ini bagi saya adalah satu semangat kosmopolitan yang ditunjukkan dan cuba diterapkan oleh guru-guru. Sebab kalau kita lihat di mana malah walaupun ditentang hebat oleh Prof. Syarudin Ma'ruf dalam konsep Wiran, ya kan, Hang Tuah itu seorang yang feudal yang terlampau mengangkat feudalisme raja-raja. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat pembacaan Dr. Farishno, Hang Tuah itu sebagai personality yang sangat cosmopolitan, yang boleh saja tidak canggung, tidak kekok untuk melakukan misi-misi diplomasi ke negeri China, ke negara-negara lain contohnya. Dan dari segi itu kita lihat bahawa kita perlu untuk terus memahami perubahan zaman agar kita boleh terus-menerus berfungsi dalam satu konteks di mana teknologi yang berjalan dengan terlampau cepat, malah berlakunya peminggiran, berlakunya ketidakadilan, kan. Jadi dari segi itu, ya Doktor, semangat kosmopolitan itu malah kita lihat dalam bahasa kita pun sangat kosmopolitan. Dari segi arif yang asal usulnya daripada bahasa Arab, budi yang asal usulnya daripada bahasa Sanskrit, dan Doktor pun menggunakan new nilai yang ada unsur-unsur bahasa Inggeris, ya. Jadi ada unsur-unsur di mana kita mengambil konsep-konsep luar yang walaupunnya bukan indigenous ataupun berakar umbi, tapi digunakan, diolah untuk kegunaan kita sendiri, ya. Jadi semangat kosmopolitan itu menurut Dr. Hanisa bagaimana? Apakah dapat terus diterapkan dengan lebih mendalam lagi dalam pendidikan bahasa Melayu kita atau bagaimana? Atau apakah sebab saya sering terdengar suara-suara yang menjurus kepada pemurnian bahasa, menggunakan bahasa Melayu sahaja, ataupun kita lebih boleh terbuka kepada konsep-konsep luar, makanya adanya konsep kosmopolitan itu sendiri. Silakan Doktor. Ini macam kelas bahasa lah ni Ustaz, ya. Lebih pada kelas bahasa. Okey, tak. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kita dari dulu memang sudah didedahkan kepada dunia sebenarnya.
Sebab tu saya tanya pada new nilai itu dia sebenarnya walaupun dia new, tetapi konsep dia pendedahan kepada warga dunia tu memang bukan asing bagi kita. Walaupun kita macam tadi saya ada sebut pelajar-pelajar sekarang sudah ada dari luar negara, warga asing belajar bahasa Melayu, tetapi konsep tu sendiri sudah memang kita tahulah masa penjajahan, bagaimana kita sendiri kenal kawan-kawan pen pal dulu, zaman-zaman pen pal ada juga kan. Ataupun walaupun kita dulu tidak internet, tapi ada berita bergambar yang kita lihat dari luar negara juga. Jadi kita sudah terdedah, oh ada dunia di luar sana lah, maksudnya tu. Bukan terhad kepada kampung kita sendiri ke atau rumah saja misalnya. Konsep tu memang sudah ada. Cuma perubahan yang Ustaz cakap tu adalah lebih kepada penggunaan istilah, sama ada kita nak gunakan atau tidak dan sebagainya. Kalau diperhatikan, kalau kita nak menggunakan bahasa kita sendiri, okey, kita sukar juga untuk kita menterjemah istilah-istilah yang kita pinjam, ataupun yang kita gunakan setiap hari. Jadi secara praktiknya lah pada saya, sebagai pengamal bahasa dan juga guru di sekolah, saya dedahkan para pelajar saya kepada istilah-istilah yang pelbagai itu. Namun prinsip saya ialah mengedepankan istilah yang memang sudah ada dalam bahasa Melayu dahulu. Jadi kita mendahulukan apa yang sudah ada, yang lebih mungkin sudah lebih berakar umbi, sebab Ustaz cakap tadi, berakar umbi dalam jiwa bahasa Melayu kita, tetapi saya tidak tutup pintu kepada dunia bahasa itu sendirilah. Bermakna kita harus, pada saya dedahkan pada murid tentang kenapa kita perlu gunakan istilah-istilah itu. Dan bukan kerana okey awak boleh gunakan semua ni lah, ni complementary, ini boleh, itu boleh, semua boleh. Tapi mengapa? Apa rasional di sebalik peminjaman itu dan mengapa ia harus digunakan? Satu daripadanya yang sah ialah kita tidak ada istilah itu dalam bahasa kita. Jadi konsep itu juga saya rasa satu nilai yang kita boleh tunjukkan pada murid-murid. Kalau kita tidak mempunyai sesuatu, kita kongsilah. Kita pinjamlah, tetapi kita gunakan dengan rasa tanggungjawab. Bukan kerana kita ingin mempermainkan atau meremehkan atau menidakkan kepentingan bahasa kita dan sebagainya. Perlu ada tanggungjawab terhadap tindakan yang kita buatlah setiap kali kita meminjam atau menggunakan atau menterjemahkan dan sebagainya. Jadi itu juga unsur nilai yang ingin saya sampaikan kepada para pelajar lah. Setiap tindakan ada kesan dan setiap tindakan perlukan tanggungjawab. Ya Ustaz. Baik, itu satu perspektif yang sangat terbuka sebab saya sendiri apabila dalam pembacaan teks undang-undang adat contohnya kita dapat lihat bahawa adanya pengolahan di mana lembaga adat itu memikirkan tentang konteks zaman masyarakat tersebut tanpa membelakangi konsep-konsep fiqh yang datang daripada negara-negara Arab contohnya. Jadi adanya unsur-unsur di mana kita ambil apa yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik Doktor, jadi nampaknya kita ada satu soalan dari Dr. Rosalina Rawi dari Facebook dan beliau soalan beliau adalah seperti berikut. Dengan peralihan zaman yang begitu pesat, adakah konsep pembaharuan yang new sebenarnya agak payah ditetapkan? Kerana sesuatu yang new hari ini mungkin akan langsung obsolete esok. Jadi mungkin lebih baik kita pasakkan nilai-nilai arif budiman yang ternyata baik merentas zaman, tetapi pada masa yang sama kita tetap mengambil kira perubahan-perubahan yang ada di sekeliling. Jadi apa pendapat Dr. Anisa? Silakan Doktor.
Terima kasih Dr. Ruzalina. Saya tidak menidakkan bahawa sesuatu yang berubah. Kita dapat lihat sekarang ni, sebelum saya buat new nilai ni pun, konsep new nilai sebelum tu memang kita sudah berubah. Pasal saya sudah sebut tadi kan, dulu tak ada TV, lepas tu ada TV, ada internet, lepas tu dah macam-macam, ada Netflix sekarang Ustaz kan? Kita tak payah pergi ke panggung wayang. Okay, Netflix. Okay, kita bayar iuran tiap bulan. Memang betul Dr. Ruzalina bahawa memang tidak terhad pada satu-satu tahap atau peringkat ya. Dia memang tetap akan berubah. Tapi memang sebab itulah the only concern is change. Kan kita dah tahu. The only concern is change. Kita akan lebih berubah. Dan saya juga akur bahawa nilai-nilai itu ada nilai-nilai yang memang asas, yang kita memang akan merentas zaman dan kita akan perlukan. Cuma cara kita mempraktikkan atau memanifestasikan itu berubah. Saya rasa. Contohnya kalau kita sebut tentang nilai hormat. Ya, Ustaz. Kita biasa kalau kita sebut hormat tu memang ini juga dapat dilihat di masa kajian saya dibuat di dalam kelas primary school, bagaimana guru mendedahkan murid-murid tentang nilai hormat. Okey, biasanya kita akan kata no hormat tu kita akan tunjukkan dengan salam bapa kita, depan dalam si tunduk hormat dan sebagainya kan. Okey. Itu tidak dinafikan. Memang kita harus menghormati dan menunjukkan ada tata cara dia. Ada semacam rutin dia, unsur dia yang harus kita akur lah, mesti kita buat. Okey. Adalah kalau itu kita buang, ada semacam satu nanti ada konflik ya. Tapi kalau kita nak gunakan hormat itu dalam konsep yang lebih abstrak, yang lebih falsafahnya. Hormat itu juga bukan itu sahaja, tetapi contohnya menghormati ilmu pengetahuan itu sendiri, katakan. Mungkin itu juga yang harus kita kedepankan supaya pelajar-pelajar kita dalam mendepani new nilai ni dan yang berubah-ubah ni juga dapat pegang pada pendirian tersebut bahawa walau bagaimana berubah pun hidup dan zaman ini, kita harus tetap menghormati ilmu pengetahuan dan mencintainya adalah satu cara untuk kita menghormati ilmu. Jadi itu saya rasa yang perlu kita olah lah. Setiap kali ada perubahan ataupun cabaran ataupun masalah, kita berbalik kepada yang asas. Dan asas-asas inilah yang harus kita terapkan dalam jiwa anak-anak. Bukan semata-mata yang tadi saya sebut sebagai tangible. Ya, kita cari yang intangible tu juga harus kita kedepankan. Jadi mereka lebih bersedia. Walau ada perubahan semacam mana pun, ibu bapa kita harus hormat, salam ya, tangan ya, jangan tak salam, contohnya. Tapi pada masa sama yang intangible, kita berkongsi ilmu, kita mencintai ilmu pengetahuan, kita meningkatkan kemahiran. Ini semua mungkin tidak dapat ditunjukkan, tapi kita dapat merealisasikan dalam diri sendiri dan amalkan dia setiap hari. Jadi saya rasa apa pun perubahan yang asas yang kita cakap itu, tangible dan intangible, harus sama-sama kita gerakkanlah supaya perubahan zaman bukan jadi sebuah beban, tetapi kita bila kita berdepan dengan cabaran, kita menjadi lebih berani, lebih bersedia dan lebih tidak takutlah. Dan sebab apa yang akan datang tu kita tak tahu. Kita hanya boleh dapat gambaran itu sendiri, tetapi kita tak tahu apa yang akan datang. Jadi apa yang boleh kita buat ialah bersedia dengan perkara-perkara yang asas itu, yang tangible, mungkin kita sudah kuat, tapi kita kuatkan juga dengan yang tidak ketara, iaitu the intangibles. Ustaz. Baik doktor, cuma kalau waktu zaman COVID tu kami diajar untuk salam mufti, jadi kita tak buat. Tapi Betul. sekarang ni insyaAllah kita dah boleh bersalaman lepas solat jemaah semua kan.
Dan kita ada selanjutnya dari Dr. Roza juga. Dr. Roza pun mengatakan bahawa boleh faham tentang apa yang telah diperkatakan tadi. Jadi nilai asas dipasakkan tetapi secara praktiknya atau praktiknya menurut konteks zaman. Jadi ini seiraslah atau selari dengan apa yang kita terapkan juga bagi pelajar-pelajar pengajian Islam. Kalau dalam fatwa tu memang fatwa tu sering akan berubah-ubah menurut konteks zaman. Kalau kita lihat studi cara kita bayar zakat fitrah dulu dengan beras mengikut mazhab Syafi'i, jadi sekarang kita dah boleh gunakan wang tunai contohnya kan. Jadi kita tak perlu fikir macam mana kita nak letak beras tu, nak simpan tu macam AXS juga mana. boleh ke Ustaz? AXS. Ya, betul. betul. Ya, kemudian tu boleh Tapi dapat asasnya ialah kita bayar zakat. Itulah asasnya kita bayar zakat dan kita dapat membantu orang yang miskin. Betul. Betul. Niat tu yang arif budimannya. Jadi bermakna kalau kita nak juga bayar di masjid dengan amil tu sendiri, tak salah, memang boleh. Tapi dengan perubahan zaman itu, asas tu kita tak ubah, iaitu kita nak bayar zakat. Ya Ustaz? Itu yang saya. Betul. Terima kasih Ustaz beri saya idea macam mana untuk merelevankan. Sebab saya pernah pergi ke satu masjid ni, saya buat kajian, mendengar ceramah bagaimana Ustaz itu merelevankan ideanya. Apa tu, saya nak lihatlah sama ada cara Ustaz ataupun asatizah kita menyampaikan tu, adakah mereka menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan masyarakat. Jadi saya suka bila dengar sekarang asatizah kita sudah mula untuk menggunakan contoh-contoh misalnya tentang NS, bagaimana belia-belia kita apabila mereka menjalani NS, mereka boleh menyesuaikan adab-adab Islam tu dalam amalan mereka setiap harilah masa menjalankan perkhidmatan negara. Jadi tidak ada konflik ya Ustaz ya. Jadi maknanya bagaimana seorang Muslim untuk menjalani NS itu mereka tidak bercanggah lah. Maksudnya masih boleh saya berkhidmat kepada negara dan pada masa yang sama mengamalkan tanggungjawab pada sebagai orang Islam. Macam ceramah gitu Ustaz. Tapi ini sekarang perkongsian sebab kalau sebagai asatizah tu kami didedahkan dengan identiti masyarakat Singapura yang berwarga negara Singapura dan beridentiti Islam kan. Jadi Singapore Muslim Identity itu salah satu mungkin konsep yang diterapkan dalam pengajaran agama supaya kita tidak lihat adanya percanggahan menjadi seorang warga yang baik dan juga menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi kalau kita lihat dari segi itu mungkin adanya perbezaan dari segi penerapan nilai itu nilai yang macam mana kan. Jadi ada yang membawa nilai-nilai yang mungkin boleh dikatakan sebagai deformis yang sebenarnya membawa masyarakat kita ke belakang, yang menggunakan mengatasnamakan agama untuk contohnya aksi-aksi keganasan. Jadi itu sesuatu yang deformis yang harus kita tentang ya. Jadi memang tugas asatizah memang agak berat dari segi itu sebab kita nak terapkan nilai-nilai kedamaian, kemaslahatan umum. Kita ambil kisah juga bukan sekadar orang Islam sahaja tapi jiran-jiran kita yang bukan beragama Islam. Jadi mempunyai pandangan alam yang lebih luas daripada apa yang mungkin diterapkan dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis zaman abad ke-14, abad ke-15. Jadi perlu ada pembaharuan dari segi apa yang diajar di masjid-masjid juga. Jadi dari segi itu saya juga kira bahawa konsep arif budiman dan apa yang dibentangkan oleh Dr. Hanifah pada hari ini juga memperkayakan khazanah tradisi ilmu bangsa kita kan. Jadi kalau kita boleh berbangga dengan contohnya kitab Tajul Salatin yang dikaryakan oleh Bukhairi Al-Jauhari dan menegur ya ataupun menerapkan nilai-nilai yang perlu dilakukan oleh sultan terhadap rakyatnya. Jadi ini bagi saya satu inisiatif yang sangat baik ya, yang perlu diterapkan lagi. Cuma mungkin saya nak tanya, kalau tadi saya agak tertarik dengan penggunaan masakan ya, Dr. Hanifah katakan tadi apakah ada cara-cara lain? Sebab saya fikir mungkin
kalau kita lihat penggunaan lagu, semalam kita baru menyambut Hari Kanak-Kanak kan. Kalau lagu Hari Kanak-Kanak, Semoga Bahagia tu ada lirik adat dan budaya junjung tinggi. Jadi menurut lirik-lirik lagu tu kita dapat lihat pentingnya nilai. Kemudian ada tak media-media yang lain, contohnya mungkin seperti filem ataupun seni visual, seni tampak, seni halus yang juga digunakan sebagai media untuk menerapkan nilai-nilai arif budiman. Terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya lebih-lebih lagi dah tak sabarlah. Ustaz ni banyak ilmu yang kita harus belajar daripada Ustaz ni. Bila agaknya Encik Fadli kita akan dengar ceramah Ustaz. Baik Ustaz, sebenarnya contoh yang digunakan oleh guru memang pelbagai. Saya dah cakap tadi, dalam keterbatasan waktu yang saya berikan tu, tak sempat nak masukkan. Guru-guru di Singapura ni kreatif. Guru-guru bahasa Melayu di Singapura sangat kreatif. Dan yang saya sempat melihat mereka dalam kelas beraksi atau di luar kelas beraksi memang terhad. Sebab ramai sana di luar sana yang menggunakan pelbagai cara kaedah. Mereka gunakan pelbagai saluran untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Okey, tadi Ustaz sebut muzik kan, memang guru-guru memang menggunakan muzik, lebih lagi di peringkat rendah. Okay, muzik itu menarik perhatian murid, dan sebagai guru kita juga memanglah diharapkan, dijangkakan untuk menggunakan, memanfaatkan profil pelajar tu. Tak semua pelajar, Ustaz jangan terperanjat, tak semua pelajar yang suka muzik. Jadi bagaimana untuk menggunakan muzik supaya para pelajar tu dapat mendekatkan diri dengan nilai. Jadi itu satu cabaran guru lah. Dan cabaran guru juga ialah bagaimana untuk menyesuaikan kaedah tu dengan keperluan murid-murid yang berbeza-beza. Tak semua, sebab itu kita ada differentiated learning misalnya, pengajaran pembezaan. Jadi kalau kaedah memang banyak gunakan, muzik salah satu daripadanya. Tapi kalau kita gunakan kaedah lain, macam saya kata tadi, saya gunakan masakan, memang tak semua yang suka masak, tetapi cara mereka diminta untuk menyampaikan tu, itu yang menarik perhatian mereka, bukan masakan tu sendiri. Itu hanya sebagai alat. Sebab cabaran kita itu adalah untuk menggunakan apa yang mereka pelajari di kelas untuk menentukan atau menyampaikan nilainya itu. Jadi pelajar harus diberikan rasionalnya lah. Kenapa kaedah-kaedah tertentu tu digunakan. Iaitu dalam kelas. Kalau di luar kelas misalnya, kita ada apa yang kita panggil experiential learning kan. Kita bawa pelajar keluar misalnya. Itu satu learning journey lah misalnya. Masa COVID tu kita ada virtual learning journey, Ustaz. Okay, jadi sekarang dah popular. Para pelajar diajak untuk meneroka negara lain. Kita tak perlu ke negara lain secara fizikal, tapi dah jumpa. Saya sendiri sebagai guru di staff di CJC, kami dibawa ke New Zealand virtually di ladang kambing biri-biri dan bercakap sendiri dengan orang yang menjaganya. Mereka menunjukkan cara dan sebagainya. Jadi itu semua dalam new nilai. Konteks new nilai yang dulu janggal, yang tak pernah kita buat, sekarang dah jadi biasa kan, saya sebut tadi. Yang ini jadi kenyataan. Jadi tak perlu secara bersemuka dan tak perlu pergi misalnya naik bas, pergi ramai-ramai ke sana ya. Sebab misalnya tahun ini marathon fortnight bagi CJC ialah selalunya kita ada ke Balestier, sebab tu adalah jejak warisan Balestier tu dekat dengan CJC. Tapi dah 2 tahun tak boleh pergi ke situ kerana COVID. Okay. Jadi kita buat virtual lah. Dan murid-murid masih boleh memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diraih daripada jejak warisan tersebut dan menerapkan nilai-nilai itu juga. Bagaimana kita mencintai warisan, kita menghargai orang-orang yang membangunkan Singapura,
dan mempelajari bagaimana budiman mereka itu ya, hingga kan kita berjaya dan merasakan kenikmatan kejayaan Singapura misalnya melalui warisan yang mereka tinggalkan. Itu semua kita terapkan dari belajar. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat mereka terinspirasi untuk melakukan yang kalau tidak banyak, sedikitlah daripada apa yang mereka raih. Jadi memang kalau Ustaz tanya tentang kaedah atau cara-cara tu memang pelbagai dan dia dilakukan bukan dalam kelas saja tetapi di luar, tapi dengan kekangan yang kita hadapi sekarang ini, secara teknologi itulah yang membantu kita. Kita tidak boleh menolak teknologi lah sekarang, lebih-lebih lagi sekarang kerana kita memerlukan teknologi itu untuk sebenarnya menerapkan pada pelajar tentang satu nilai yang penting, iaitu kalau kita ingin mencintai ilmu, kita haruslah belajar daripada pelbagai jenis dan saluran serta platform yang berbeza juga. Tak boleh pilih satu cara saja. Kerana ia tidak mudah kan, jadi kita harus lebih kreatif dan memikirkan cara-cara yang lebih sesuai, relevan untuk kita mengakses ilmu pengetahuan tersebut. Ya Ustaz? Ya. Terima kasih Doktor. Ini membuat saya sangat gembira melihat bagaimana guru-guru kita cuba menghadapi kekangan ataupun cabaran-cabaran ya yang disebabkan oleh COVID contohnya, dan pastinya ini sesuatu yang disengajakan. Kita perlu ada penataan, kita perlu ada proses pengurusan yang baik supaya kita dapat memastikan bahawa anak-anak bangsa kita terus mendapat manfaat daripada ilmu yang diajar kepada mereka. Baik, jadi kita ada lagi satu soalan di mana penyoal mengatakan jika nilai yang dibincangkan tadi berpasakan yang sama, cuma yang dipraktikkanlah berbeza, jadi kenapa gunakan peristilahan new sebab akhirnya asasnya sama? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, saya gunakan new ni, new nilai sebab saya terangkan tadi ialah konteksnya. Dan perbezaan ciri-ciri persekitaran yang berubah. Sebab itu saya gunakan new di situ. Jadi nilai yang diapitkan dengan new itu, sebab itu saya akhir sekali dalam ceramah saya tadi ialah saya apungkan persoalan. Sama ada ia perlu ada perubahan dengan konteks yang berbeza ini ataupun sebaliknya. Jadi new di situ bukan bererti kita merubah keseluruhannya. New mungkin saja perkara yang lama tetapi kita lihat semula. Sebab itu ada menjenguk semula Arif Budiman. Ya? Ataupun new di situ ialah perkara yang kita ubah suai, kita ulang, kita panjangkan, kita tambah nilai atau apa saja istilah yang boleh kita gunakan. Tapi tetap new sebab ada perkara-perkara yang kita perlu sesuaikan. Jadi new di situ bukan totally new lah Ustaz ya. Bukan keseluruhannya, tapi pada saya lebih kepada bagaimana kita boleh melihat semula. That's why saya rasa tadi assessing values. Dan menilai nilai. Jadi saya not judging but assess, to evaluate apa yang nilai yang pegangan kita dalam konteks atau persekitaran yang berubah-ubah ini. Itu maksud nilai di situ. Ya. Harap siapa yang bertanya itu lebih faham apa yang cuba saya sampaikan. Baik, memang bagus sekali jawapan tadi Dr. Hanifah, sebab saya teringat tentang apa kita nak menilai nilai yang bagaimana, sama ada nilai yang daripada kemajuan atau nilai yang deformis yang akan membawa kita kepada kemunduran. Malah kita juga perlukan bila adanya unsur-unsur yang mengatakan bahawa kita masyarakat yang perlukan contohnya jutawan ataupun perlukan masyarakat yang kapitalis. Tapi selalunya apabila kita melihat ujaran-ujaran seperti begitu seolah-olah menidakkan ataupun mengenepikan warga-warga yang memerlukan, mereka yang dalam kemiskinan. Jadi sepi
dalam kita mencapai kemajuan kekayaan tu sepi daripada sifat-sifat ihsan, keperimanusiaan contohnya. Jadi nilai yang bagaimana kan, nilai yang diterapkan oleh para kapitalis contohnya itu mungkin tidak sesuai ya dengan satu masyarakat yang madani, masyarakat yang memikirkan tentang kepentingan untuk kita membantu golongan yang berpendapatan rendah contohnya kan. Jadi itu penting apabila kita nak lihat nilai-nilai yang bagaimana yang perlu kita terapkan dalam masyarakat kita. Jadi saya tak pasti Saudara Fadli apakah kita boleh teruskan ataupun kita sudah sampai masanya. Ya, Ustaz, saya rasa tidak ada soalan lagi. Ya. Baik. Jadi dengan itu saya mungkin boleh mengakhiri majlis ini dengan ucapan terima kasih kepada Dr. Hanisa yang telah sudi mengorbankan waktu dan masa. Ini antara ciri-ciri seorang guru yang sangat cintakan ilmu. Jadi guru yang cintakan ilmu itu pastinya akan membentuk anak-anak murid. Berbeza dengan guru-guru yang sekadar bekerja, bertugas tapi tak mencintakan ilmu. Jadi Dr. Hanisa, anak-anak murid Dr. Hanisa memang beruntung sekali dapat melihat Dr. Hanisa sebagai guru mereka. Saya teringat sewaktu cendekiawan lecture series dengan Prof Hadijah, ketika ditanya oleh Prof Hadijah apakah ada pembaruan dalam Arif Budiman, Prof Hadijah terus menjurus kepada you have to ask Dr. Hanisa. Jadi itu sangat menarik sekali sebab jadi bila hari ini saya dah berpeluang untuk mendengar sendiri Dr. Hanisa, baru saya tahu kenapa Dr. Prof Hadijah Rahmat menjurus kepada Dr. Hanisa. Jadi saya juga sebelum kita menutup tirai ini, saya juga ingin sangat berterima kasih kepada pihak MHF dan Ustaz juga. Perkenalan saya dengan Ustaz, mudah-mudahan saya dapat juga menimba ilmu daripada Ustaz dan juga pengaji-pengaji yang lain. Teruja sebab Ustaz memang dalam undang-undang, perundangan, dan itu memang satu perkara yang memang saya buta buta dan tuli. Kita boleh belajar sama-sama. Saya pun gitu juga dari segi pendidikan ni, pedagogi, falsafah, keilmuan semua. Saya boleh belajar lagi. Sama, ya betul tu. Jadi kita sebagai pencinta ilmu mudah-mudahan dapat memanfaatkan apa yang kita perolehi lah. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya berkongsi lah kalau di pengajian Islam tu selalunya untuk mencapai tahap kearifan tu kan, kita disebut pentingnya ada 4 perkara, iaitu Syekhun Fattah wa Aqlur Rajah, Kutubun Sahah wa Dawamul Ilhah. Jadi Syekhun Fattah tu dalam bentuk Dr. Hanisa ni seorang pemikir yang luas pemikirannya, dari segi Aqlur Rajah iaitu membentuk akal pemikiran anak-anak supaya dapat menilai nilai yang bagaimana, Kutubun Sahah dari segi buku apa yang penting untuk yang sahih lah, dari segi maklumat-maklumat yang sahih, bukan sekadar maklumat-maklumat yang palsu kan. Dan Dawamul Ilhah, dan ini dibuat oleh Dr. Hanisa dari segi menjenguk semula. Sering kita perlu menjenguk semula, menilai semula dan menimbang semula. Ya, jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Warisan Melayu atas usaha mereka untuk sekali lagi mencerahkan masyarakat, dan itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, dan saya kembalikan kepada saudara Fadli. Silakan. Okay, terima kasih sekali lagi Ustaz Alfian dan juga Dr. Nur Hanisa kerana menyampaikan satu topik yang begitu menarik sekali ya, dan sekaligus merangsang minda. Saudara, setiap yang bermula pasti akan berakhir, jadi kita sudah sampai di penghujung sesi webinar WWS yang keempat musim ini. Semoga para peserta dapat meraih manfaat dari sesi ilmu WWS ini. Buat pengetahuan semua, perincian mengenai acara-acara kami boleh didapati di Facebook, YouTube, LinkedIn dan laman web MHF. Ikuti kami untuk mendapatkan berita terkini MHF. Mungkin saya kongsikan slide-nya sekejap, sebentar ya. Ya. Jadi anda boleh mengikuti kami di laman media sosial, menerusi website, Facebook, YouTube dan juga di LinkedIn. Jadi sebelum kami melabuhkan tirai sesi WWS ini, saya juga ingin menjemput teman-teman untuk mengimbas kod QR
bagi mengisi borang maklum balas. Mungkin saya berikan sedikit masa untuk mereka mengimbas kod ini. Saya juga sudah mengungsikan pautan ini di Facebook dan juga di Zoom. Okay, saya berikan masa 10 saat saja. Ya. Baiklah, jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah meluangkan masa untuk bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi mendatang. Saya Fadli Idris bersama Ustaz Alfian dan Dr. Nur Hanisa mengakhiri sesi ini dengan ucapan selamat tengah hari dan selamat berhujung minggu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Ustaz dengan doktor sebentar ya. Saya stop recording.